Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah kita buka majlis kita dengan kita Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'd. Tuan-tuan, puan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bersama untuk kita sambung siri yang kedua daripada perbincangan kita pada minggu yang lalu berkaitan dengan suratul Jumu'ah. Dalam minggu yang lalu telah kita bahaskan berkaitan dengan muqaddimah suratul Jumu'ah yang kita ambil berkaitan dengan munasabah, iaitu keterkaitan di antara satu surah dengan surah yang lain, sama ada dari sudut penyusunan ataupun susunan surah itu, iaitu surah Al-Jumu'ah dengan surah sebelumnya As-Saff dan surah selepasnya adalah Al-Munafiqun, dan juga keterhubungan di antara surah Al-Jumu'ah dengan surah-surah Musabbihat. Jadi pada pagi ini, pada pagi hari merdeka ni, alhamdulillah, maknanya kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat keamanan yang kita kecapi selama lebih kurang 66 tahun. Di mudah-mudahan kemerdekaan yang kita sambut saban tahun itu difahami oleh kita tentang makna kemerdekaan yang sebenar. Kalau boleh saya ringkaskan dalam mukadimah ini, kemerdekaan yang sebenar itu sebagaimana yang disebutkan oleh Rabi' bin Amir ketika mana di berdepan dengan kerajaan, apabila ditanyakan kepadanya, kenapa, maknanya kalian datang ke sini, apa tujuannya, maka kata Rabi' bin Amir, ibta'asana linukhrija man syaa' min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah, min jawratil adyan ila adalil islam, min diqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Ini disebutkan oleh Rabi', kami ini diutuskan untuk mengeluarkan segala sesuatu bentuk sembahan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, daripada kerosakan ataupun kebobrokan agama-agama kepada keadilan Islam. Di Islam itu adalah agama yang berpaksikan kepada keadilan, dan juga daripada pemikiran sempit yang memikirkan hal keduniaan semata-mata kepada memikirkan hal yang berkaitan si'atid dunya wal akhirah, ia yang menjadi jabatan kepada akhirat. Jadi saya kira ini word keramat Rabi' bin Amir ini adalah definisi kepada merdeka kita, iaitu apabila kita dapat membebaskan diri kita daripada penyembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berpegang teguh pada Islam yang kita percayai, kita yakini yang memberikan keadilan kepada semua manusia termasuk yang bukan Islam, dan juga cara fikir kita dalam kehidupan itu membawa kita memikirkan tentang masa depan kita yang belum pasti, iaitulah berkaitan dengan hari akhirat. Jadi mudah-mudahan kita dapat menghayati kata-kata ini di hari kemerdekaan kita pada
hari ini yang ke-6. Jadi saya ucapkan terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan yang mana hadir pada pagi ini dan dalam cuti-cuti ni, dan mungkin ada yang buat urusan keluarga. Tambahan minggu ini adalah minggu cuti sekolah kan. Baik, InsyaAllah kita sambung pada siri kedua kita, Suratul Jumu'ah. Dan pada hari ini juga saya akan bawakan sikit lagi berkaitan dengan mukadimah surah, beberapa hal berkaitan dengan tujuan, berkaitan dengan isi kandungannya, supaya kita memahami terlebih dahulu apa yang nak disampaikan di dalam surah sebelum kita pergi satu persatu ayat yang nak kita bicarakan. Baik, insyaAllah. Bismillah. Baik. Yang pertama kita melihat di dalam hadis Nabi SAW ada menyatakan berkaitan dengan kelebihan surah dengan disebutkan tentang Nabi SAW sentiasa ataupun seringkali mengulangi bacaan suratul Jumu'ah. Jadi kita lihat terdapat surah-surah dalam Al-Quran ada yang maknanya Nabi jadikan ia sebagai rutin bacaan pada waktu yang tertentu. Contoh pada waktu malam, surah Al-Mulk dengan surah As-Sajadah, kadang surah Al-Isra. Ini saban minggu hari Jumaat, ini surah Al-Kahfi, dan juga surah-surah yang lain. Jadi surah-surah yang Nabi SAW baca ulangi ini adalah surah-surah yang perlu kita berikan perhatian. Kalau kita tak nak melihat 114 surah ni panjang ataupun banyak, tapi kalau kita beri perhatian kepada surah-surah yang dibacakan oleh Nabi SAW, terutamanya kita melihat bila Nabi baca surah ni, supaya kita memahami apa konteks bacaan Nabi SAW, mana kefahaman Nabi terhadap surah ini yang boleh kita tiru dan kita teladani kenapa ia dibacakan pada waktu ini. Apa perasaan Nabi ketika mana Nabi membaca surah itu. Mudah-mudahan kita diberikan puan rezeki untuk merasai hal yang sama. Di hadis ini menyebutkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim yawm al-jum'ah faqara'a bi suratil jumu'ah yakhtassu biha al-mu'minin wa idza ja'aka al-munafiqun yuwabbihu biha al-munafiqin. Ini kata Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi solat Jumaat bersama dengan mereka, ini bersama dengan para sahabat, maka Nabi SAW ada kalanya membaca suratul Jumu'ah. Ini bukan setiap kali solat Jumaat Nabi baca. Ada hadis yang lain menyebutkan Nabi baca surah Al-A'la dengan surah Al-Ghashiyah. Jadi ada kalanya Nabi SAW membaca surah Al-Jumu'ah, yang mana surah Al-Jumu'ah itu disebutkan tujuannya adalah untuk mengkhususkan mesej dalam suratul Jumu'ah itu kepada orang-orang beriman. Manakala surah Al-Munafiqun adalah untuk berikan, menyatakan sifat orang munafik. Mudah-mudahan mereka meninggalkan ataupun kembali kepada Islam, keimanan yang sebenar. Jadi ini antara kelebihan surah Al-Jumu'ah yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Baik. Kemudian, jadi surah ini mempunyai satu asbabun nuzul ataupun dua asbabun nuzul yang terdapat pada ayat yang ke-11. Jadi saya bawa asbabun nuzul walaupun kita belum membincangkan ayat yang ke-11 ni, supaya kita memahami tujuan dan isi kandungan apa yang terdapat dalam surah ini. Jadi antara cara kita memahami tujuan surah itu yang digariskan oleh para ulama adalah dengan kita memahami asbabun nuzulnya.
bagi surah yang mempunyai asbabun nuzul. Kerana tidak semua surah atau ayat dalam Al-Quran mempunyai asbabun nuzul. Jadi cara yang mana memudahkan kita untuk memahami tujuan perbincangan sesuatu surah adalah asbabun nuzul. Jadi dalam surah ini terdapat asbabun nuzul pada ayat yang ke-11 apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan seruan untuk menunaikan solat Jumaat dan juga meninggalkan perkara yang meninggalkan perkara yang lara yang menyebabkan mereka ataupun orang beriman berpaling daripada mendengar khutbah Jumaat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Baik. Jadi kalau kita baca hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan juga Ahmad. Ini antara level hadis yang tinggi lah dari sudut kesahihannya kerana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jabir radhiyallahu anhu berkata, كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ أقبلت عير قد قدمت فخرجوا إليها حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. Jadi Rasulullah SAW berkhutbah pada suatu hari Jumaat. Tiba-tiba datanglah kafilah dagangan. Kafilah dagangan ni maknanya mereka yang pergi berdagang. Mereka yang pergi berdagang datang ataupun kafilah dagangan daripada luar datang ke Makkah ataupun ke Madinah. Baik. Lalu mereka pun pergi menuju kepada kafilah tersebut hingga tidak ada orang yang tersisa bersama dengan Nabi SAW kecuali 12 orang sahaja. Maknanya asal Jumaat ni kalau kita ikutkan, bayangkan ada 40 orang sekurang-kurangnya. Mengikut dalam mazhab kita Syafi'i, maknanya sekurang-kurangnya 40 orang. Tapi bila datangnya kafilah dagangan yang bawa barangan sama ada asal daripada Madinah ataupun yang luar datang untuk berdagang di Madinah, dan mereka memukul gendang. Gendang kan? Malu gendang. Dan dikatakan kafilah itu diketuai oleh Yahya bin Khalifah Al-Kalbi. Jadi bila dia datang daripada Syam, dia balik daripada Syam, yang ni dia bawa barang dagangan yang banyak. Kalau dia memalu gendang, untung macam kita tengok ni lah, bagi tadi kan, pertama Merdeka punya perarakan tu, dia gendang-gendang dia ketut, untuk apa? Untuk menarik perhatian bahawa aku dah sampai ni. Dan dalam keadaan pada waktu peristiwa ini berlaku, ada berlaku krisis, bukan krisis, krisis harga barangan yang mahal. Ini harga barangan tempatan mahal. Jadi bila mana datang barangan daripada luar, ini mungkin ada orang kata apa, barangan-barangan yang tak jarang didapati. Macam kalau kita ni maknanya barang-barangan import lah, yang jarang-jarang didapati, yang boleh didapati dengan harga yang lebih murah dan sebagainya. Jadi ini adalah peristiwa ataupun latar belakang berlakunya ataupun turunnya surah Al-Jumu'ah. Dalam riwayat yang lain ada menyebutkan tentang apabila terjadi satu pernikahan pada ketika itu juga akan maknanya melakukan perarakan sambil memainkan alat muzik. Kata Jabir radhiyallahu an bahawa peristiwa ini dia berlaku kedua-duanya sekali pada waktu yang sama. Ini kaedah kalau dalam ulumul Quran. Kita nak sebutkan kalau banyak riwayat berkaitan dengan asbabun nuzul, di bagaimana kita nak memilih yang mana satu adalah asbabun nuzul, sama ada datangnya kafilah dagangan ataupun perarakan mereka yang bernikah ataupun berkahwin. Jadi antaranya kita melihat siapa yang meriwayatkan hadis berkaitan dengan asbabun nuzul. Jadi kita
menerima hadis yang riwayat oleh Bukhari dan Muslim kerana itu adalah yang paling sahih. Adapun kalau ada hadis-hadis yang lain disebutkan oleh para ulama ataupun para sahabat bahawa ianya berlaku pada waktu yang sama, maka kita boleh jamakkan, kita boleh satukan bahawa peristiwa ini berlaku pada waktu yang sama dan ada yang mana keluar untuk mendapatkan barang dagangan ataupun melihat barang dagangan dan ada yang keluar melihat perarakan alat muzik sempena perkahwinan tersebut. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa idza ra'au tijaratan, yakni kamu melihat satu perniagaan barang dagangan, aulahwan, yakni satu bentuk hiburan yang telah melalaikan. Jadi nak sebutkan, memang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dua benda kaitan dengan barang dagangan yang datang dan juga hiburan. Disebabkan, baik. Jadi ini kita tengok adalah peristiwa utama yang berlaku, yang melatar belakangkan turunnya surah Al-Jumu'ah. Baik. Jadi kalau kita tengok pula berkaitan dengan tujuan dan isi kandungan surah ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memulakan surah ini dengan pada permulaannya menyebutkan tentang nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan sucian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tasbih daripada sebarang kekurangan, mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan dalam surah ini ada 4 nama. Ini kita akan bahaskan nanti satu persatu nama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang kedua, pada ayat yang kedua, yang ketiga dan empat, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang maqasid ataupun tujuan utama daripada perutusan Nabi SAW. Bahkan tidak hanya diutuskan Nabi, malah dinyatakan tujuannya itu adalah sebagai rahmat, fadlun minallah, sebagai rahmat, sebagai kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang beriman terutamanya. Jadi satu perkara yang biasa berlaku dalam masyarakat yang diutuskan kepada mereka Nabi, mereka menganggap para Nabi yang datang kepada mereka ini, mereka lah yang membawa sial, yang membawa perkara-perkara yang buruk yang berlaku dalam masyarakat mereka. Macam Nabi SAW bila datangnya ataupun diutusnya Nabi, mereka kata kamu ni menyebabkan pecah belah masyarakat, menyebabkan terputus silaturahim di antara bapa dan anak dan sebagainya. Sedangkan para Nabi inilah yang mana datang membawa rahmat, bahkan bukan kepada generasi pada waktu itu sahaja, tetapi generasi yang berterusan. Jadi kalau tuan-tuan ada sebahagian yang mungkin bersama dengan saya dulu, kita membahaskan tentang surah Yasin. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut wadrib lahum masalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun. Ini cerita tentang Rasul yang datang, yang mana dia membawa kebaikan kepada satu kampung tu, bukan kepada ashabul qaryah pada waktu itu sahaja, tapi kepada generasi-generasi yang berterusan. Dan kita tengok ashabul qaryah menyatakan benda yang sama dikatakan oleh orang musyrikin. Qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum yamassannakum minna azabun alim. Jadi mereka kata kepada para nabi rasul yang diutuskan pada mereka, kamulah yang bawa sial, yang membawa kerosakan, bawa keburukan kepada kami. Sedangkan telah sedia berlaku keburukan, kefasadan pada generasi, pada kaum tersebut yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Rasul. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Allah kata, dan tidak kami mengazab. Kenapa Allah nak mengazab pula? Kerana mereka telah berpaling kepada apa yang
disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam agama yang terdahulu, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, rahmatan lil alamin, maka Allah utuskan terlebih dahulu Rasul untuk menyampaikan peringatan sebelum daripada diturunkan azab. Maka Rasul ini sebenarnya datang membawa rahmat, terutama bagi orang-orang yang mahu beriman, kerana rahmat itu datang dalam rupa untuk menyelamatkan seseorang itu daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana perutusan Rasul menunjukkan kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala itu hampir kepada kaum tersebut. Kita tengok dalam peristiwa Nabi SAW berada di atas Bukit Safa, kan? Nabi sebut apa? Percayakah kalian kalau aku sebutkan di belakang aku ni ada tentera berkuda yang akan maknanya memusnahkan kamu? Maka jawab Quraisy pada ketika itu, ma jarabna alaika kadhiba, kami tak pernah melihat bahawa engkau ni pernah berdusta. Itu satu pengiktirafan. Dalam masa yang sama, kita melihat Nabi sedang menyebutkan tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala yang hampir kepada mereka atas perbuatan mereka. Tetapi sebelum didatangkan azab itu, didatangkanlah Nabi SAW sebagai rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan teguran, nasihat, peringatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebutkan dalam surah Al-Jumu'ah ini berkaitan dengan perutusan Nabi SAW, bahkan disebutkan peranannya. Apakah peranannya? Ada 4 peranannya yang kita akan bahaskan. Baik, kemudian flow-nya datang kemudiannya kandungan berkaitan dengan mengecam golongan Yahudi di atas sikap mereka yang tidak mengamalkan Taurat. Bahkan diibaratkan mereka ini seperti keldai yang menanggung kitab. Ini keldai ini ditanggung kitab tu, maknanya dia bawa kitab-kitab tu kerana tuan dia minta untuk dia bawa. Adakah dia memahami? Tak memahami apa yang dia bawa. Yang dia tahu benda tu berat. Dia tak tahu pun apa yang terkandung di dalamnya. Jadi Allah ibaratkan seperti keldai. Baik, apa bentuk perkara yang tidak diamalkan oleh Yahudi terhadap kitab mereka Taurat dan juga Injil ini? Iaitu mereka menafikan kerasulan Nabi SAW yang datang untuk menjadi Rasul dan Nabi yang terakhir. Sedangkan perkara itu telah disebutkan di dalam kitab mereka. Apa buktinya? Dalam surah As-Saff disebutkan, antara kita lihat keterikatan surah As-Saff yang lain yang disebutkan adalah dalam surah As-Saff disebutkan tentang Nabi Isa menyatakan, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Maknanya pada zaman Nabi Musa telah pun didatangkan kepada Bani Israel tentang akan datangnya seorang Rasul di akhir zaman. Dan 500 tahun sebelum kedatangan Nabi SAW, yakni pada zaman Nabi Isa, telah pun disebutkan penjelasan dan juga disebutkan dengan lebih detail, yakni nama Rasul itu adalah Ahmad. Saya dah sebutkan apa beza antara Ahmad dan Muhammad dalam pembicaraan surah As-Saff. Jadi maknanya berita tentang kedatangan Rasul itu telah disebutkan dalam Taurat dan juga disebutkan juga oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan kemudian bila mana datangnya kelahiran Nabi SAW, mereka mencari-cari, diketahui bahawa telah lahirnya seorang Nabi. Viral. Bukan seorang Nabi, maaf. Telah lahirnya seorang bayi yang dikatakan bahawa bayi inilah yang akan menjadi seorang Nabi. Kerana kelahiran Nabi SAW adalah kelahiran yang yang maknanya berlaku satu peristiwa. Banyak peristiwa yang berlaku. Cuma ada yang sahih, ada yang tidaklah. Cuma ada yang sahihnya antaranya berkaitan dengan disebutkan
terlihat bercahaya, kan? Ini ketika mana lahirnya Nabi SAW. Ini nak sebutkan ketika lahir pun maknanya mereka mencari anak ini ataupun bayi itu apabila mereka dengar berita bahawa ada kemungkinan satu peristiwa yang aneh yang berlaku, lahirnya seorang bayi yang mereka tahu bahawa ia akan lahir di Makkah. Lahir di satu-satunya Nabi yang lahir di Makkah adalah Nabi SAW. Kemudian bila umur Nabi SAW ketika mana disusukan di kampung Bani Sa'ad. Jadi antara perkara yang ditakuti oleh Halimatus Sa'diyah ini adalah dari sudut nampak macam ada orang yang cuba untuk maknanya mencolek ataupun tangkap Nabi SAW. Sebab itu ketika mana berlaku peristiwa pembelahan dada Nabi itu, Halimatus Sa'diyah ni sangat risau. Takut ada apa-apa lagi yang berlaku. Walaupun beliau tak mengetahui bahawa yang datang tu ada Jibril. Dia takut benda yang buruk lagi yang berlaku. Dan akhirnya dia memulangkan Nabi SAW kepada Aminah. Dan apa yang berlaku bila Nabi SAW bersama dengan Abu Talib dan pergi ke Syam dan jumpa dengan Buhairah. Jadi Buhairah tu menyebutkan tengok Nabi SAW di belakang Nabi ada tanda-tanda kenabian. Maka Buhairah kata bawa balik dia ke Mekah. Sebab apa? Sebab orang Yahudi sedang cari dia. Maknanya apa yang saya nak sebutkan, orang Yahudi ni mereka mempunyai evidence yang nak menunjukkan bahawa dia ni memang Nabi. Tanda-tanda yang nak mengatakan seorang itu Nabi mereka tahu. Maknanya kalau mereka jumpa, mereka tengok, mereka tahu. Sebagaimana Buhairah yang tadi, dia tengok belakang Nabi SAW ada khitamun nubuwah, maka dia tahu ini adalah Nabi. Jadi maknanya dia suruh bawa balik. Dan kemudian bila Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul, adakah benda ni tak viral? Mesti viral. Dekat Madinah, buktinya juga adalah orang Quraisy datang bertemu dengan orang Yahudi ni di Madinah. Antaranya mereka tanya, apa yang kami boleh tanya kepada Muhammad supaya dia tak dapat jawab persoalan kami. Ini yang kita baca asbabun nuzul pada surah Al-Kahfi. Jadi orang Yahudi kata, tanyakan kepada Muhammad ini, pemuda yang maknanya yang dia keluar daripada negara dia, tiba-tiba dia hilang. Kemudian muncul semula. Kemudian tanya kepada dia berkaitan dengan raja yang menguasai timur dan barat. Kemudian tanya lagi berkaitan dengan ruh. Kalau dia dapat jawab, ni nak sebutkan orang Yahudi kata, kalau dia dapat jawab maka benarlah dia Nabi. Maksudnya mereka dah tahu. Orang kata apa? Apakah tanda-tanda bukti kenabian? Bila orang Quraisy tanya sedemikian, mereka pun bertanya kepada Nabi SAW. Berlakulah mana turunnya surah Al-Kahfi dan sebagainya. Ala kulli hal, setelah mana Nabi SAW berhijrah ke Madinah pun, bila mana bertemu dengan orang Yahudi ni, mereka test Nabi SAW. Mereka tanya beberapa soalan. Antara soalannya mereka tanya, apakah perkara yang diharamkan oleh Yaqub alaihissalam? Sebab Yaqub adalah Israel. Nama Israel itu dinisbahkan kepada Nabi Yaqub. Jadi disebutkan oleh Nabi Yaqub alaihissalam mengharamkan pada dirinya, bagi dirinya sebagai nazarnya untuk makan daging dan juga susu unta. Dan ditanyakan lagi bagaimana nak membezakan kelahiran lelaki dan juga wanita, mana terjadi lelaki dan juga wanita. Di bahasa yang disebutkan itu bahasa klasik lah, tapi maknanya dalam bahasa kita hari ini dalam ilmu biologi kromosom lah, yang mana kalau XY ataupun XX yang akan melahirkan jantina yang berbeza, tapi disebut oleh Nabi SAW dalam bentuk air mani, yang mana yang pekat, yang lebih pekat dan sebagainya, yang akan melahirkan sama ada jantina lelaki ataupun wanita. Itu soalan yang ketiga, bagaimana Nabi terakhir zaman ini ataupun Nabi yang terakhir ini tidur.
Jadi Nabi SAW sebut Nabi akhir zaman ini yang terakhir dia tidur matanya tetapi tidak hatinya. Ini maknanya 3 soalan yang ditanya oleh orang Yahudi ni yang menunjukkan bahawa Nabi itu adalah Nabi dijawab oleh Nabi SAW. Apa yang saya nak sebutkan daripada turunnya Nabi Musa alaihissalam ataupun Nabi Musa diutuskan turunnya Taurat, kemudian kepada Nabi Isa, mana didatangkan Injil, dijelaskan oleh Nabi Isa tentang kerasulan Nabi SAW. Kemudian bila mana lahir Nabi SAW, mereka dah tahu dari sudut tanda-tandanya. Mereka cari Nabi SAW. Bila Nabi SAW berada di Mekah terlebih dahulu, mereka tahu bahawa Nabi SAW telah ada di Mekah. Dengan soalan yang mereka berikan kepada orang musyrikin Quraisy. Bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, mereka juga tahu bahawa Nabi itu adalah Nabi. Semua dari sudut tanda-tanda, semua dari sudut bukti kenabian telah dipenuhi oleh Nabi SAW. Tapi disebabkan apa? Sikap ego dan cemburu mereka terhadap Nabi SAW yang merupakan Nabi yang terakhir, yang bukan daripada kalangan mereka. Mereka menolak menolak bukti tersebut, walaupun bukti-bukti tersebut terdapat dalam kitab-kitab mereka. Jadi sebab itu Al-Quran datang pada mengecam golongan Yahudi ini atas sikap mereka yang tidak mengamalkan Taurat. Bahkan dalam keadaan itu mereka boleh pula maknanya mendakwa bahawa nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, kami dia adalah anak-anak dengan maksud kami adalah orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan tentang kemuliaan Bani Israel dalam suratul Baqarah. Ya Bani Israel, zkur ni'mati allati an'amtu 'alaikum anni faddaltu 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah ketika mana kami memberikan nikmat yang banyak pada kalian dan juga memuliakan kalian daripada orang lain. Anni faddaltukum 'alal 'alamin. Jadi mereka rasa kemuliaan, kecintaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka itu berkekalan selama-lamanya. Sedangkan banyak ciri-ciri yang berlaku dalam suratul Baqarah juga yang menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mencabut semula kemuliaan tersebut disebabkan mereka mensia-siakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Jadi kita pun jangan menjadi ataupun mengambil sikap orang Yahudi yang mana apabila Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita dengan Islam, muliakan kita dengan iman, walaupun mungkin seringkali kita dari sudut ujian-ujian yang datang tu kadang-kadang kita gagal menghadapi ujian tersebut. Yang penting maknanya kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan 3 cerita. Saya ringkas saya sebutkan. Zul yang pertama adalah cerita Nabi Adam alaihissalam. Cerita bagaimana Nabi Adam digelincirkan oleh syaitan, fa'azallahum syaitan, gagal dari sudut ujian. Tapi apa yang berlaku? Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Mana Adam alaihissalam balik semula pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah bawa cerita Bani Israel, orang yang diberikan ujian, sebagai ujian, diberikan peluang untuk bertaubat, untuk sembelih lembu Baqarah. Tetapi mereka mensia-siakan peluang itu, datangkan ujian, gagal, bahkan gagal untuk bangkit semula ataupun kembali semula pada Allah Subhanahu. Dan kisah yang ketiga adalah kisah Nabi Ibrahim di hujung juzuk yang pertama. Dan cerita tentang orang yang diberikan ujian dan dia mampu menyempurnakan ujian tersebut. Jadi saya nak sebutkan bahawa kita juga akan didatangkan ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Jadi ujian-ujian ini adalah untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menjadi orang yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak boleh nak claim sebagaimana orang Yahudi. Mereka claim bahawa ketika mana
mereka ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemuliaan itu kekal. Sedangkan ia datang bersamanya adalah ujian-ujian yang menyebabkan kalau mereka gagal ujian tersebut, Allah tarik semula kemuliaan tersebut. Jadi kita pun bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan ujian dalam kehidupan kita, kita meletakkan perkara yang positif, bahawa ini adalah peluang untuk Allah Subhanahu Wa Taala, peluang kepada kita mendekatkan diri dengan Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kalau kita gagal pun dengan ujian tersebut, kita balik semula dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah tak mencabut dari sudut kemuliaan dan agama yang diberikan kepada kita itu daripada kita. Baik. Ya, kemudian barulah datang berkaitan dengan kefarduan solat Jumaat. Ini memotivasikan untuk melaksanakan solat Jumaat. Bahkan teguran Allah Subhanahu Wa Taala terhadap peristiwa tadi. Jadi kalau kita tengok kronologinya itu, daripada kemuliaan Nabi SAW, itu bagaimana sikap orang-orang yang terdahulu terhadap agama mereka, dan juga bagaimana sepatutnya orang beriman bersikap dengan apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masuklah Nabi yang bersama dengan itu. Kita boleh nampak flow apa yang nak didatangkan di dalam surah Al-Jumu'ah. Baik. Jadi kalau kita tengok dari sudut nama surah ini tidak mempunyai nama selain daripada namanya, iaitulah Al-Jumu'ah, yang membawa maksud pengumpulan. Dan kita melihat dari sudut kandungannya tadi, kita dapati bahawa yang utamanya itu nak menyebutkan tentang ahkam solatul Jumu'ah, yang mana hukum hakamnya itu adalah dari sudut gesaan untuk berkumpul secara mingguan, malah wajib untuk menghadiri dan meninggalkan semua urusan-urusan yang lain. Ya. Ini meninggalkan dari sudut perniagaan ataupun pekerjaan yang dilakukan, maknanya pergi menunaikan solat Jumaat, dan ianya wajib kepada lelaki yang mukallaf. Jadi nak sebutkan pengumpulan, makna pengumpulan Jumaat itu sebagai pengumpulan, dan sudut kandungannya itu sepatutnya maknanya berkumpul dengan untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya bila dah berkumpul keluar pula melihat terpesona dengan hiburan, terpesona dengan perniagaan dan sebagainya, untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi daripada nama surah, daripada kandungan ini, apa tema besar bagi surah Al-Jumu'ah? Jadi kalau kita tengok, manusia yang pertama mengumpulkan manusia pada hari Jumaat, yang menjadikan hari Jumaat yang kita sebutkan pada minggu lepas, asalnya Arubah itu hari yang mana dipenuhi dengan maksiatan, penuh dengan kata apa, pertandingan siapa yang lebih banyak dari sudut hartanya dan sebagainya, kepada hari pengumpulan yang mengesakan, yang mengajak kepada takwa. Jadi orang yang pertama yang mengumpulkan pada hari Jumaat itu, ketika mana Nabi SAW hijrah, sebelum Nabi masuk ke Madinah, Nabi singgah untuk buat solat Jumaat di perkampungan Bani Salim, tak silap saya. Maknanya Nabi SAW sebelum masuk ke Madinah, Nabi buat solat Jumaat yang pertama di dalam Islam, iaitulah Nabi kita SAW. Maka kalau kita nak melihat apa tema kepada surah ini, iaitulah surah yang menegaskan tentang keadaan Nabi SAW sebagai orang yang pertama yang tunjukkan kepada kita kaifiat atau manasik solat Jumaat, yang menghidupkan solat Jumaat yang hari pun sampai ke hari ini kita masih lagi kan sunnah dan wajiban tersebut, wajiban solat Jumaat, dengan apa kita memahami dan apakah maqasid, apakah
daripada solat Jumaat. Baik. Surah ini bertemakan kaitan dengan penegasan akan kemuliaan Nabi SAW. Disebutkan peranan Nabi SAW, ada 4 peranan yang membawa Nabi SAW ini. Dan tarbiyah kepada orang beriman. Sebut atas peristiwa tadi. Agar iltizam dengan ajaran Nabi SAW serta tidak berpaling daripadanya kerana mengutamakan. Okay. Jadi kalau kita lihat apa tujuan bagi solat Jumaat ni, selain daripada kita, dari sudut apa yang Nabi SAW lakukan dan juga ia sebagai kehidupan, kita melihat perkara yang utama dalam solat Jumaat itu adalah kesatuan. Maknanya kalau kita hari ini berbicara tentang kesatuan, perpaduan dan sebagainya, ini kita kesikan solat Jumaat itu terutamanya pada isi kandungan khutbahnya. Sudut khutbahnya itu yang boleh menyatukan. Saya ingat khutbah, tak silap saya, khutbah di Selangor berkaitan dengan kemerdekaan. Saya ingat khutbah itu adalah khutbah yang sangat bagus pada saya, yang pada penyatuan dalam kalangan orang-orang di pengalaman sih. Dan kalau tuan-tuan dan puan mungkin kalau tuan mungkin belajar negara dan sebagainya, mungkin dalam negara. Tapi apa yang saya rasa di tempat saya belajar dulu, berbeza dengan khutbahnya di Malaysia ni. Satu, dari sudut khutbah di Malaysia ni kebanyakannya adalah baca teks. Baca teks ni pada saya tak ada masalah sangat. Cumanya kalau dapat diolah yakni dengan gaya penyampaian dan juga dari sudut ilmu tambahan daripada khatib sendiri, yang menyebabkan khutbah Jumaat ni satu event yang dinanti-nantikan. Bukan dinanti-nantikan untuk time ni lah nak rehat, time ni lah nak tidur, nak rehat sebentar sebab penat. Tapi menjadi satu event yang mana paling dinantikan untuk didengari. Jadi kalau khutbah di luar negara ni, di kawasan universiti lah, ini memang khutbahnya itu memberi kesan. Kita rasa terkesan dengan apa yang disampaikan oleh khatib. Jadi kita lihat antara kewajipan dalam solat Jumaat ataupun dalam khutbah Jumaat khususnya adalah berkaitan dengan takwa. Mesti sebut takwa. Kalau tak sebut takwa, tak sah. Mesti sebut takwa. Kenapa disebutkan takwa? Kerana kunci kepada kesatuan adalah takwa. Kalau kita tengok dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala sebut wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini mengfungsikan bagaimana Jumaat itu bukan nak tunggu merdeka, bahkan 66 tahun merdeka pun masih lagi belum menyatukan ataupun menyatu padukan umat Islam. Tapi Jumaat itu kalau difungsikan dan difahami setiap orang yang menghadiri Jumaat tentang makna takwa yang Allah Subhanahu wa taala nak lihat daripada kita ni, bukan hang dari puak mana, bukan daripada kabilah mana, tapi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah takwa yang menjadi bekalan bagi setiap orang. Maka kita akan keluar daripada solat Jumaat itu dengan rasa aku ini bersaudara dengan saudara seakidah aku. Kerana paling mulia di antara kami ini bukan siapa, bukan daripada mana, tetapi siapa yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hal ini tidak akan didapati. Jadi kesatuan itu tidak akan didapati disebabkan apa? Disebabkan ada tadi mengutamakan keduniaan. Ini nak dapatkan sesuatu mungkin dari sudut kuasa, mungkin dari sudut harta dan sebagainya yang menyebabkan takwa itu terhalang, maknanya disinergikan ataupun menyatu padukan di antara umat Islam. Jadi itu sebab tu surah Jumaat ni ada surah yang bukan semata-mata nak menyebutkan tentang ahkam solat Jumaat,
Tetapi dari sudut tujuan dan maqasidnya itu menyebutkan kepada kita apa kunci ataupun formula kepada penyatuan itu adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita lihat macam klise kan, sebutkan tentang takwa, tapi itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok. Sebutkan dalam hadis Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum, lakin yanzuru ila taqwa bil qulub, pada hati yang mana dengan rasa takwa. Baik. Dan kalau kita tengok pembahagian surah yang lebih kurang dengan tadi tujuan tadi, bahagian surah mengikut tema yang disebutkan tadi, iaitu kemuliaan Nabi SAW dan tarbiyah kepada umat orang beriman akan kepentingan dan kewajipan solat Jumaat, dan juga kewajipan penyatuan. Bukan sekadar kewajipan untuk solat Jumaat, tetapi kewajipan untuk berkumpul. Sebab tu solat Jumaat tak boleh buat seorang-seorang. Tak boleh buat hatta berdua, bertiga. Dalam mazhab kita maknanya paling kurang 40 orang. Sebab perlu ada pengumpulan itu. Sebab apa? Sebab nak berta'aruf, nak maknanya melihat kepada asas kepada hubungan kita dengan manusia ini adalah takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan adanya kesatu paduan untuk membina saf. Dalam surah As-Saf minas saf kan, mesti ada pengumpulan. Kenal setiap Jumaat, datang saban Jumaat pun supaya kenal dan juga memahami tentang maqasid ataupun tujuan kepada datang untuk solat Jumaat. Baik. Jadi kalau kita tengok pembahagian surah ini berdasarkan tema surah, dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama berkaitan dengan ayat pertama dan ayat yang keempat, berkaitan dengan 4 sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga 4 peranan. Ini kita tengok nanti 4 sifat Allah Subhanahu Wa Taala ni sangat bersesuaian dengan 4 peranan yang dipertanggungjawabkan kepada Nabi SAW. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan juga peristiwa yang berlaku dalam surah. Yang ini saya nak sebutkan nanti bila kita membahaskan tentang 4 sifat Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Mulk, Al-Quddus, Al-Malikul Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim. 4 sifat ini nanti dalam peristiwa dalam surah, peristiwa tentang orang Yahudi, peristiwa tadi berkaitan dengan kafilah dagangan, peristiwa mana Allah mengutuskan Nabi, berkaitan dengan 4 sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam ayat keempat, Allah Subhanahu Wa Taala, ayat ketiga dan keempat, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa perutusan Nabi, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala sebut wallazi ba'atsa fil ummiyyin, walaupun disebutkan ummiyin itu adalah golongan yang tidak tahu membaca dan menulis ke dalam kalangan orang Arab, tetapi dalam ayat yang ketiga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sifat perutusan Nabi SAW itu bukan semata-mata khusus kepada orang Arab, tetapi puas daripada itu universal. Malah ia merupakan kurniaan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Allahu dzul fadlil azim. Dan pada ayat yang kelima hingga ayat yang ke-8, yang ini saya sebutkan tadi berkaitan dengan keengganan Yahudi mengakui apa yang ada di dalam Taurat, iaitulah kedatangan Rasul akhir zaman daripada kalangan Arab. Jadi mereka itu diibaratkan seperti keldai yang tidak memahami kandungan yang dibawa mereka. Dan ada ayat berkaitan dengan mubahalah. Mubahalah ni makna janji ataupun sumpah, yang mana mereka mengaku bahawa mereka adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dicabar mereka atas sumpah mereka itu, cuba adalah kamu meminta untuk dimatikan. Sebab apa? Kalau betul kamu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kamu tak mahu ataupun takut bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Dan kemudiannya ayat 9 hingga 11, gesaan untuk bersegera dalam menunaikan kefarduan Jumaat dan meninggalkan segala urusan yang menghalanginya, dan bertebaranlah mencari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala
setelah melaksanakan kefarduan, dan ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala dalam perbuatan kamu. Ini berdasarkan tema tadi, kemuliaan Nabi dan juga tarbiyah kepada orang mukmin. Maka disebutkan kemuliaan Nabi dengan datangnya peranannya yang terkait juga dengan Al-Quran. Yang kedua, tarbiyah kepada orang muslimin didatangkan melalui pengkisahan tentang sikap orang Yahudi, bagaimana mereka terhadap kitab mereka, terhadap Nabi mereka, dan bagaimana sepatutnya orang beriman yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan kaum Bani Israel itu, sepatutnya bagaimana mereka bersikap, terutamanya ketika mana bersama dengan Nabi SAW, apatah lagi dalam hal ibadah bersama dengan Nabi dalam solat Jumaat kan. Baik, itu adalah pembahagian surah ikut tema. Baik, itu sedikit berkaitan dengan mukadimah surah Al-Jumu'ah. Kita membahaskan tentang isi kandungannya, sebab nuzulnya, tentang kelebihannya, dan pembahagiannya, supaya kita dapat pada permulaan ni kronologi cerita ataupun surah Jumaah ni nak cerita pasal apa. Kenapa ada cerita orang Yahudi di tengah-tengah tiba-tiba, dan berkaitan dengan hukum solat Jumaat di akhir sekali, dan kita dah nampak dari sudut kronologi tersebut. Baik. Jadi insyaAllah ada sedikit masa lagi, lebih kurang dalam 5 minit, 5 minit lebih sikit. Jadi saya akan masuk ayat yang pertama, tetapi kita akan membincangkan separuh daripada ayat yang pertama, iaitulah auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kita berhenti di situ. Sifat-sifat Allah Al-Malikul Qudus Al-Aziz Al-Hakim kita akan bincang pada pertemuan yang akan. Baik. Di separuh ayat yang pertama ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang segala yang ada di langit dan yang ada di bumi sentiasa mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tuan-tuan tengok terjemahan surah As-Saff, akan disebutkan segala yang ada di langit dan yang di bumi tetap mengucapkan tasbih. Beza kat sentiasa dengan tetap. Sebab apa? Sebab surah As-Saff datang dengan dalam bentuk fi'lun madhi, dan surah Al-Jumu'ah datang dalam bentuk fi'lun mudhari'. Nanti saya sebutkan, jelaskan lebih lanjut selepas insya-Allah. Baik. Jadi pertama sekali kita nak tengok apa makna tasbih. Sebenarnya saya dah ungkaikan dengan panjang lebar dalam surah As-Saff, tapi sebagai sedikit peringatan pengulangan kepada kita, secara ringkasnya saya bawakan. Jadi makna tasbih dari sudut bahasa dan juga istilah. Jadi kalau kita tengok dari sudut penggunaan dalam Al-Quran, perkataan tasbih ataupun subhana itu sabbaha, daripada perkataan sabaha, antaranya membawa makna bergerak, pantas ataupun laju. Contohnya dalam surah Yasin pada ayat yang ke-40, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bagaimana yang berada di atas langit sana, di angkasa, mereka itu bergerak ibarat berenang-renang. Bulan dan bintang, kullun fi falakin yasbahun. Sabaha, yang ini kita sebut sibahan, yang ini berenang kan, berenang daripada perkataan sin baha juga kata akarnya. Jadi menunjukkan bergerak, pantas ataupun laju. Jadi perkataan sabaha itu menunjukkan kepada bergerak, pantas ataupun laju dari sudut bahasa. Dan juga dalam surah As-Saffat, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada ayat 143 makna subhan, ini makna tasbih di sini daripada perkataan sabaha, itu merujuk kepada zikrullah. Ini menunjuk kepada zikrullah yang menunjukkan ianya ibadah secara umumnya. Tapi bila kita nak bincangkan tentang makna secara istilahnya, yang bila kita sebutkan tasbih, maka ia seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 116, apabila orang kafir mengatakan waqalu ittakhadallahu waladan, mereka mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala ini mempunyai anak. Subhanah, maknanya subhanah itu dalam konteks penggunaan Al-Quran
digunakan untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara apa? Dengan cara menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kekurangan. Jadi kita pun nak praise, nak puji seseorang, dia akan ada dua bentuk pujian. Ini pujian yang pertama adalah kita menyatakan kelebihan, kesempurnaan yang ada pada seseorang. Kalau dalam konteks mana puji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyatakan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, digunakan perkataan alhamdu dan tabarak. Jadi menunjukkan kepada pujian yang membawa kepada kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pujian tentang kelebihan kesempurnaan, dia tidak akan lengkap pujian itu apabila tidak digandingkan menafikan kekurangan. Kalau kita puji orang lain, bukan bermakna kita pujinya itu dia tak ada kekurangan. Dia ada kelebihan, tapi dalam masa yang sama dia ada kekurangan. Kerana itu adalah sifat makhluk. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berbeza dengan makhluk. Allah ada kesempurnaan, bahkan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala jauh daripada kesempurnaan manusia. Tetapi dalam masa yang sama, dalam kesempurnaan yang ada itu tidak ada kekurangan. Sebagaimana manusia menunjukkan komplit dari sudut kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala, dari sudut mengisbatkan kesempurnaan ataupun menafikan kekurangan. Di dalam menafikan kekurangan itulah digunakan perkataan tasbih. Subhanah, ini maha suci Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai anak. Kerana sifat mempunyai anak itu adalah kekurangan. Sebab apa? Sebab memerlukan orang lain, generasi ke generasi, untuk menyambung dari sudut kehidupan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala yuhyi wa yumit, hayyu qayyum. Ini Allah Subhanahu Wa Taala berdiri sendiri, tidak memerlukan pada sesiapa. Ini perkataan tasbih dalam Al-Quran, dalam perbahasan kita pun adalah tasbih yang menunjukkan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang. Baik. Jadi kalau kita tengok bentuk tasbih dalam permulaan surah Musabbihat ni ada 4. Jadi ini pun dah sebutkan panjang lebar. Cuma saya nak ambil dalam surah ini, iaitu surah Al-Jumu'ah. Allah Subhanahu Wa Taala pertama kalinya menggunakan dalam bentuk mudhari'. Kalau yang biasa dengar dari sudut istilah mudhari' ni, kita boleh terjemahkan dalam bahasa Inggeris sebagai present tense ataupun present continuous tense. Present tense yang berlaku sekarang, fi halin, dan continuous maknanya fi mustaqbal, pada waktu yang akan datang, masa depan. Jadi kita fokus kepada situ. Baik. Jadi dalam satu kaedah tadabbur, bahkan ini kaedah pertama yang disebutkan oleh Syekh Aqil bin Salim Asy-Syamri. Beliau menyebutkan ada 30 kaedah tadabbur. Yang disebutkan kaedah yang pertama, dia menyatakan sighatul fi'l al-mudhari' tadullu ala tikrari wal mudawamah ala al-fi'l. Apa maknanya? Bila kita dapati adanya bentuk perbuatan yang datang dalam present tense ataupun present continuous tense, dalam bahasa Arab disebut mudhari' ini, apa tandanya? Al-fi'l al-mudhari' huwa kullu fi'li yadullu ala husulil amal fi zaman hadir atau mustaqbal. Yani fi'l mudhari' adalah setiap perbuatan yang mana dilakukan pada waktu tersebut, zaman hadir, ataupun pada waktu akan datang. Wala budda an yakuna mabdu'an biharfin min ahrafil mudhara'ah. Yani dia mestilah tanda-tanda dia fi'l mudhari', dia bermula dengan salah satu daripada huruf-huruf mudhari'. Apa dia? Sama ada hamzah, azhabu, contoh hamzah, ataupun nun, nazhabu, ataupun ya, yazhabu, ataupun ta, tazhabu, contoh. Jadi dalam ayat ini menunjukkan kepada yusabbihu. Ini tandanya apa? Ya. Jadi apa kesannya? Fa idza wujida fil ayat fi'l mudhari' fa innahu yufidu at-tikrar wal mudawamah. Jadi apabila kita mendapati satu perkataan ini digunakan dengan fi'l mudhari', tanda-tandanya antaranya adalah ya,
maka kita mendapati permulaan maknanya menunjuk kepada sesuatu yang akan berlaku berulang kali, dan juga menunjukkan kepada ianya berterusan berlaku. Jadi kenapa surah Al-Jumu'ah dan satu lagi surah At-Taghabun, surah daripada 7 surah yang menggunakan ataupun bermula dengan fi'lul mudhari' yusabbihu. Jadi kerana suratul Jumu'ah adalah cerita tentang hari Jumaat yang akan berlaku, berterusan berlaku kan. Setiap Jumaat dan Jumaat akan berlaku, setiap minggu akan datang Jumaat. Manakala surah At-Taghabun cerita akan datang, cerita hari pengumpulan di hari akhirat. So sebab itu sangat tepat bila surah Al-Jumu'ah dan juga surah At-Taghabun adalah 2 surah sahaja daripada 7 surah musabbihat yang bermula dengan yusabbihu, bukan sabbaha lillah sebagaimana surah As-Saff dan juga surah-surah sebelum. Jadi itu kaedah ya. Baik. Jadi iaitu kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut yusabbihu lillah dengan fi'lul mudhari' yang menunjukkan kepada pada waktu itu rupanya tentang ahkam solatul Jumaat dan ianya berterusan hinggalah mudawamah tikrar, maknanya dia berulang, maknanya Jumaat akan datang dan ia berterusan, mudawamah berterusan sehingga kiamat. Baik. Dalam masa yang sama kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala sebut sabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ma fis samawati wa ma fil ard. Allah ulangkan ma pada fil ard. Kalau kita tengok dalam surah Al-Hadid, Allah Subhanahu Wa Taala tak mengulangi. Sabbahillahi ma fis samawati wal ard. Dalam Quran ada kalanya Allah ulangi, ada kalanya tak diulangi. Tapi ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala mengulangi wa ma fil ard, maka pengulangan tersebut kita akan dapati pada ayat-ayat yang selepasnya akan membicarakan tentang makhluk. Sebab ma fil ard itu adalah apa yang ada di dalam bumi. Ada makhluk di dalam bumi itu yang mana memuji juga Allah Subhanahu Wa Taala. Yusabbihu lillahi ma fis sama', sudah tentu makhluk Allah di langit semua memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ma fil ard, tapi ada juga di dalam bumi ini makhluk-makhluk yang akan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu diceritakan tentang Nabi dan didatangkan sepatutnya bagaimana orang beriman itu yang memuji Allah Subhanahu. Kalau tak ada pengulangan dalam surah Al-Hadid, maka ia menunjukkan bahawa bumi itu dan langit dan bumi itu di bawah satu kekuasaan, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, sebab datang dalam bentuk ijaz. Ijaz ni maknanya dalam bentuk yang ringkas padat. Maka nak nyatakan langit dan bumi itu adalah hak milik ataupun kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hadid. Kemudian dalam surah yang mana ada pengulangan ma, menunjukkan kepada meliputi, maknanya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala meliputi langit dan bumi, jadi didatangkan dalam bentuk ataupun kaedah dia panggil tafsil, ini mendetailkan. Jadi ayat-ayat Al-Quran ada tempat kita akan tengok, kalau kita boleh bandingkan contoh kisah, tempat didatangkan dengan ijaz, dengan ringkas, ada tempat yang didatangkan dengan detail. Jadi ada tujuan-tujuan yang bertepatan, bersesuaian dengan konteks ayat dan juga suasana surah. Baik. Dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan penyebutan langit dan bumi yang bertasbih? Kerana segala apa yang ada di langit bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga nak sebutkan Allah Subhanahu Wa Taala akan tetap dan kekal terpuji, dan sama ada yang berada di bumi ini, iaitu daripada kalangan manusia ini, bertasbih ataupun tidak. Sebab di bumi ini pun ada makhluk lain yang bertasbih pada Allah, apatah lagi di langit. Ada makhluk yang bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau manusia tak tasbih pun, makna Allah Subhanahu Wa Taala kekal terpuji. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada manusia akal untuk buat pilihan sama ada nak bertasbih ataupun tidak. Bahkan dari sudut kita fikirkan akal kita, langit dan bumi yang ditundukkan kepada manusia ini bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah manusia yang mendapat nikmat daripada langit dan bumi
tidak bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di langit dan bumi yang bersatu, maknanya saling memerlukan dalam memberikan manfaat kepada manusia. Ini kita perlu adanya matahari, bumi, bulan dan sebagainya, dan kita ada kaitan dengan air laut kita sebagai contoh. Dan maknanya saling memerlukan, yang mana memberi manfaat kepada manusia atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sewajarnya atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala juga melalui kefarduan Jumaat menyatukan umat manusia yang bertakwa. Kerana apa? Kita ini saling memerlukan di antara satu sama lain. Dan akhir sekali sebutkan tentang hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, mendahulukan perkataan samawat berbanding al-ard sentiasa dalam Al-Quran. Antaranya adalah kerana langit terlebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding. Ketika mana langit dicipta lebih dahulu dan makhluknya, adanya para malaikat dan sebagainya, mereka inilah yang terlebih dahulu bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala berbanding apa yang ada di dalam bumi. Bahkan semua dari sudut makhluk langit bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau makhluk ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan pilihan, iaitu kepada kita manusia. Itu hikmah di takdim. Mana takdim ini diawalkan dan juga diakhirkan. Baik, yang kedua, pada ayat yang saya gariskan itu, kalau tuan-tuan tengok ayat dalam bahasa Arabnya berbanding terjemahannya, terjemahan disebutkan apa? Segala ada yang di langit dan di bumi, kan, sentiasa mengucapkan tasbih. Kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran, yusabbihulillah, kita nak terjemah by word dengan ayat Quran, sentiasa mengucapkan tasbih kepada Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Kalau kita nak ikutkan terjemahan by word lah, kan, ataupun terjemahan by ayat dari sudut susunan ayat itu. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut yusabbihulillah terlebih dahulu? Kerana nak mengkhususkan tasbih, pujian, menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang berhak disucikan daripada sebarang kekurangan, bukan apa yang ada di langit dan juga di bumi. Kerana apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu adalah semuanya makhluk. Tidak seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk-makhluk ini ada kelemahan dan juga kekurangan yang tertentu. Manakala Allah Subhanahu Wa Taala disucikan daripada sebarang bentuk kekurangan. Wallahu taala alam. Mungkin sedikit perkongsian pada pagi ini berkaitan dengan surah Al-Jumu'ah. Maaf, rasa sikit tak salah cuti ini, insyaAllah. InsyaAllah wabihadza wa astaghfir. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.